Tuan Yang di-Pertua, perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli Tasik Gelugor tadi memang merupakan satu perkara yang amat dipandang serius oleh kerajaan. Justru, pelbagai kaedah kawalan dan penguatkuasaan telah dilaksanakan. Namun, kita sedar bahawa usaha pengawalan dan penguatkuasaan tersebut perlu dipertingkatkan dan ditambah baik lagi bagi menangani isu ini. Berserta dengan tindakan-tindakan penguatkuasaan, kawalan dan penghukuman terhadap pesalah yang dijalankan secara berterusan, antara langkah-langkah pembaharuan yang telah diambil dalam tempoh beberapa tahun ini adalah seperti contohnya menghadkan aktiviti transshipment rokok dengan izin kepada pelabuhan-pelabuhan tertentu sahaja. Keduanya, membenarkan penggunaan kontena yang berstandard ISO sahaja untuk melakukan transshipment rokok. Dan ketiga, melarang penggunaan bot-bot kecil termasuk bot berjenis kumpit. Langkah-langkah tersebut telah terbukti dan dilihat menunjukkan kesan positif melalui peningkatan hasil kutipan cukai rokok dan produk tembakau. Contohnya daripada 3.27 bilion ringgit pada tahun 2020 kepada 3.47 bilion ringgit pada tahun 2021. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pihak industri pula, perastusan illegal cigarette incidents di Malaysia telah menurun kepada 57.3% pada tahun 2021 dan seterusnya menurun lagi kepada 56.6% pada tahun 2022 berbanding dengan 63.8% pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, aktiviti kawalan dan tindakan penguatkuasaan seperti yang saya sebut tadi akan terus dijalankan dan terus dipergiatkan. Antara langkah berterusan yang dilaksanakan oleh Jabatan Custom Diraja Malaysia adalah seperti rondaan, menjalankan aktiviti penguatkuasaan melalui beberapa jenis rondaan, pemeriksaan, sekatan jalan, operasi kas dan sebagainya. Kedua, mengambil tindakan pendakwaan ke atas pihak yang terlibat dalam penyeludupan rokok dan minuman dan mengenakan hukuman yang lebih tinggi sejak tahun 2020, menjalinkan kerjasama dengan agensi penguatkuasaan dan keselamatan serta pihak industri dan mengadakan kerjasama perkongsian maklumat perisikan dan operasi antarabangsa. Kehilangan hasil soalan YB Tasik Gelugor tadi kepada kerajaan Malaysia berikutan penyeludupan rokok dan minuman keras sebagian besarnya adalah melalui kehilangan kutipan hasil duty import, duty excise dan cukai jualan. Berdasarkan statistik rampasan rokok dan minuman keras yang diperoleh daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia, kehilangan hasil cukai yang ini adalah pengiraan berdasarkan rampasan ialah pada tahun 2021 353 juta ringgit dan 364 juta ringgit pada tahun 2022. Namun mengikut perkiraan industri dan melalui laporan-laporan yang telah dikemukakan, kerugian hasil kepada kerajaan sudah tentu lebih besar lagi dan berkemungkinan mencecah sehingga 5 bilion ringgit setahun. Sehubungan itu, kerajaan akan terus komited dalam mempertingkatkan lagi usaha dalam membanteras penyeludupan rokok dan minuman keras bagi mengekang ketirisan hasil dan menyelesaikan ataupun menumpaskan sindiket-sindiket jenayah tersebut. Terima kasih. Yang Berhormat Tasik Gelugor. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Saya take note bahawa tadi disebut hasil rampasan adalah jauh lebih kecil berbanding dengan anggaran yang disediakan baik oleh pihak industri atau pihak kerajaan. Anggarannya lebih kurang 5 bilion tetapi hasil rampasan 300 juta lebih. Jadi soalan saya yang lebih betul ialah dari manakah sebenarnya asalnya barang-barang seludup ini, terutamanya hasil produk tembakau, dari mana asalnya barang-barang tersebut dan apa langkah yang kita ambil untuk memastikan sekatan berlaku di peringkat awal sebelum ia berlaku. Dan kedua, soalan tambahan kalau boleh, satu lagi sumber pendapatan yang mungkin boleh dijadikan a source of diversified income for the government ialah dari segi vape yang belum ada regulasinya. Apa perancangan kerajaan dalam hal ini? Ada dua soalan. Satu, sebenarnya mungkin dah sampai dua soalan, tiga soalan lah daripada negara asalnya. Dia memang daripada pelbagai negara, ya, rokok dan juga minuman keras ya, yang tidak yang diseludup ini. Keduanya, soalan YB tentang
langkah-langkah. Saya rasa saya dah memberikan langkah-langkah contohnya daripada Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Tadi saya sebut menjalankan aktiviti penguatkuasaan seperti contoh saya bagi rondaan darat, air dan pesisir air, pemeriksaan kontena atau kenderaan di pelabuhan dan di pintu keluar masuk sempadan, pemeriksaan kontena dan kenderaan selain di pelabuhan dan di pintu masuk berulang pula jawapan yang diberi. Sekatan jalan raya, operasi khas dan operasi serbuan di outlet-outlet secara berkala. Itu kedua. Dan ketiganya ialah tentang isu pencukaian vape kan. Pencukaian vape itu saya percaya Kementerian Kesihatan tengah menelitikan perundangan sebab sekarang vape tidak dimasukkan dalam perundangan dan Kementerian Kesihatan telah pun dan sedang menelitikan perundangan tersebut. Mungkin ada pengumuman-pengumuman dalam bajet dan jika perundangan tersebut diluluskan maka saya juga menjemput ataupun memohon sokongan daripada saudara-saudari di sebelah sana. Kalau diluluskan maka vape boleh dicukaikan. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya adalah berapakah nilai rampasan yang telah dibuat oleh pihak berkuasa kita termasuk Kastan dan PDRM sepanjang tahun 2021, tahun 2022 ketika PKP, dan adakah apa-apa perancangan daripada pihak Kementerian Kewangan untuk memberikan sedikit imbuhan kepada frontliner kita yang menjagai sepadan dan sebagainya terlibat dengan rampasan ini, 1 atau 5% untuk memberi motivasi dan galakan kepada pasukan keselamatan kita untuk bekerja dengan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Berikutan soalan tersebut nilai rampasan pada tahun 2021 dan 2022. Saya akan bagi secara bertulis tapi secara ringkasnya ialah untuk rokok jumlah kes pada 2021 ialah 2,354 kes bersamaan dengan nilai RM30,913,654. Bagi tahun 2022 pula jumlah kes ialah 3,793 bersamaan dengan nilai RM29,881,157. Manakala bagi minuman keras pula pada tahun 2021 ada 805 kes bersamaan dengan nilai RM22,757,757 dan pada tahun 2022 pula ada 428 kes bersamaan dengan RM22,199,239. Jadi saya akan berikan maklumat ini dengan lebih terperinci dalam jawapan bertulis supaya YB boleh menelitikan jawapan tersebut. Insentif itu kita memang ada bagi insentif terutamanya kepada pemberi maklumat dan saya akan ataupun whistleblower dengan izin. Saya akan mengambil soalan YB tadi sebagai antara cadangan untuk dipertimbangkan di masa hadapan kelak. Terima kasih.